Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang Al-Quran. Tajuknya bacaan surah Al-Qari'ah. Murid-murid, mari kita mulakan kelas kita dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, Ustazah nak murid-murid melihat kepada air yang berada di dalam gelas tersebut. Bagaimanakah keadaan air tersebut? Macam mana keadaan air tersebut? Ya, keadaan air tersebut adalah sangat tenang. Bagaimana pula dengan sekarang apabila digoncangkan ataupun dikacau dengan sudu? Ya, air tersebut berkocak ataupun bergerak-gerak. Tidak tenang seperti mula-mula kita lihat tadi. Jadi apa kaitannya dengan surah Al-Waqi'ah, Ustazah? Surah Al-Waqi'ah ia menceritakan mengenai hari kiamat. Bagaimana kedahsyatan yang berlaku pada hari kiamat tersebut. Manusia berkeliaran seperti kelekatu. Tahu kelekatu? Kelekatu ialah binatang yang terbang pada lampu ataupun mentol ketika hujan. Itu adalah kelekatu. Kelekatu ketika berada di lampu sangat tidak tenang. Keadaannya huru-hara. Begitu juga manusia pada hari kiamat kelak. Jadi itulah kaitannya dengan air yang digoncang tadi, iaitu tidak tenang. Sama seperti manusia pada hari kiamat kelak. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan bacaan surah Al-Qari'ah, mari kita kenal terlebih dahulu apakah itu surah Al-Qari'ah. Murid-murid, surah Al-Qari'ah ialah surah yang ke-101. Ianya diturunkan di Mekah dan mengandungi 11 ayat. Tetapi hari ini kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat ke-5 sahaja. Kemudian, surah Al-Qari'ah ialah satu daripada nama kiamat. Namun, terdapat juga surah-surah yang lain berkaitan dengan kiamat. Antaranya, surah Al-Waqi'ah, hari kiamat. Al-Ghashiyah, hari pembalasan. Al-Haqqah, saat yang pasti berlaku. An-Naba, berita besar. Dan terakhir, surah Al-Zalzalah, iaitu goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian, surah Al-Qari'ah ini juga menggambarkan suasana hari kiamat yang sangat dahsyat dan menakutkan. Baiklah murid-murid, mari kita dengar bacaan surah Al-Qari'ah dari ayat 1 hingga ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Baiklah, adakah murid-murid sudah mendengar dan meneliti bacaan yang telah dibaca sebentar tadi? Tanpa berlengah lagi, mari kita belajar cara bacaan surah Al-Qari'ah yang betul dan bertajwid.
Murid-murid boleh lihat pada skrin video ini ataupun juga boleh merujuk kepada muka surat 8 dalam buku teks. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Murid-murid boleh ikut bacaan ustazah. Al-Qari'ah. Ayat yang kedua, Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Murid-murid boleh ikut bacaan ustazah. Mal-Qari'ah. Kemudian ayat yang ketiga, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma itu adalah 5 harakat. Wa ma. Kemudian adra, dal yang bertanda biru tu kita baca melantun, dibaca secara melantun. Ad. Kalau tidak melantun, bunyinya seperti adro. Kalau kita bunyi melantun, adro. Wa ma adraka mal qari'ah. Sebut bersama ustazah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian ayat yang keempat, Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Lihat pada perkataan al-mabthuth. Al-mabthuth. Huruf ba yang bertanda warna biru itu kita bacakan secara melantun, sama dengan perkataan adraka. Jadi kita baca seperti ini. Yawma yakunun nasu kal farashil mab. Kita ada bunyi lantunan. Mab, di belakang itu kita lantunkan. Jadi seperti itulah bunyinya. Mab, ba kita lantunkan jadi mab. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Huruf tha, al-mabthuth, bukan huruf sin. Bila kita baca huruf sin, dia akan berbunyi al-mabsus. Kalau tha, al-mabthuth. Jadi ayat yang keempat, Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Mabthuth. Thuth kita boleh baca panjangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Baca bersama ustazah ayat yang keempat, Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kemudian murid-murid kita lihat kepada ayat yang terakhir untuk kita belajar hari ini, ayat yang kelima. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Al-manfush. Man itu dengung. Man. Kemudian ini yang ustazah akan ajar tajwid lah, cara bacaan. Kemudian al-manfush. Waw tu kita, waw yang bertanda oren ataupun jingga tu, kita boleh baca panjangnya 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat, sama dengan perkataan al-mabthuth ayat yang keempat tadi. Jadi murid-murid baca dengan ustazah ayat yang kelima. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Kalau adik-adik ataupun murid-murid ingin membaca al-manfush, 4 harakat. Bunyinya
وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Kalau 6 harakat, وتكون الجبال كالعهن المنفوش. صدق الله العظيم. Baiklah murid-murid, apa yang dipelajari oleh murid-murid hari ini mengenai tajwid dan cara bacaan yang tepat ataupun yang betul kita belajar pada hari ini, aplikasikanlah dalam bacaan Al-Quran. Ketika murid-murid membaca Al-Quran ataupun membaca surah Al-Qari'ah, aplikasikanlah cara bacaan tersebut yang kita dah belajar tadi. Jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Moga murid-murid dapat memanfaatkan ilmu yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.